Okay, selamat pagi kepada semua murid yang hadir PTPR Matematik kali ke-37. Okay, jadi hari ini kita masih akan sambung kepada subtopik 11.1 iaitu set dalam bab yang ini. Jadi hari ini ada 3 bahagian kecil yang kita akan habiskan dalam subtopik ini. Okay, pertamanya adalah tentang apakah unsur dalam suatu set. Di sini kalau kamu lihat dekat bahagian sini, dia akan kita belajar untuk mengenal pasti sama ada suatu objek ialah unsur kepada suatu set atau mewakilkan hubungan terhadap hal tersebut dengan simbol. Jadi kita lihat di sini, unsur-unsur dalam suatu set ditarifkan mengikut ciri-ciri tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditarifkan itu. Misal katanya, set A, buah-buahan tempatan di Malaysia. Okay, jadi durian ialah buah-buahan tempatan, maka durian ialah unsur bagi set A. Jadi simbol ini macam mana kita sebut simbol ini? Sini ada. Dia kata ini adalah epsilon. Okay, simbol epsilon digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. Jadi durian itu adalah unsur bagi A. Kalau apple bukan buah-buahan tempatan, maka apple bukan unsur bagi set A. Jadi dekat sini kita boleh katakan simbol bukan epsilon ni, ini bukan dia ada pangkal macam satu ini kan. Digunakan untuk mewakili bukan unsur bagi set itu. Jadi apple bukan unsur bagi A. Jadi ini adalah cara kita untuk memberitahu sama ada sesuatu unsur itu adalah unsur bagi sesuatu set ataupun bukan unsur bagi sesuatu set. Okay? Jadi ini adalah salah satu contoh. Okay, kalau kita lihat lagi, jadi ini adalah contoh yang kita akan nampak. Contoh 2. Diberi P dengan S ialah nombor perdana dan S adalah di antara sifar dengan 20. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol epsilon ataupun bukan. Okay, jadi adakah 5 adalah nombor perdana? Ya. Adakah 5 adalah antara sifar dengan 20? Ya. Jadi kamu tengoklah. Dia gunakan, dia adalah unsur bagi P. 8. Adakah 8 adalah nombor perdana? Bukan. So jadi dia terus bukan. Dia kena memenuhi dua syarat. Baru dia adalah unsur bagi P. Jadi kerana di sini dia syarat pertama dia sudah tidak dapat memenuhi. Jadi dia bukan unsur. Lepas tu 19. 19 adalah nombor perdana dan dia juga adalah nombor di antara sifar dengan 20. So, jadi dia juga adalah unsur bagi P. 1. 1 bukan nombor perdana. Cikgu bila ajar dari awal bab hari itu, cikgu telah beritahu. 1 bukan nombor perdana. Walaupun dia adalah di antara sifar dengan 20, tapi dia tidak. So, jadi 1 bukan unsur bagi P. Tengok ini adalah di sini dia pun senaraikan semua unsur P yang mungkin. Semua nombor perdana yang di antara sifar dengan 20. Jadi tengah ini tengoklah kita tengok ini sama 19 ini. Okey. Okay, jadi itulah adalah cara kita untuk menentukan sama ada sesuatu adalah ataupun tidak. Okay, jadi Ryan baru sampai.
Okey, sila buka buku teks kamu kepada muka surat 251. Kita sampai sini sudah sekarang. Okay, jadi ini adalah macam mana kita menentukan sama ada sesuatu unsur, sesuatu perkara itu adalah unsur bagi set ataupun tidak. Okay, lepas tu kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okay, yang kedua, Rego katakan hari ini ada 3 bahagian kecil dalam topik ini. Okay, jadi bagaimanakah anda menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tanda-tanda N kurungan P. N ini adalah bilangan unsur. N ini maksudnya dia adalah bilangan unsur. Dia macam singkatan. Okay. Jadi misalnya P dalam P ada unsur A. Okay. Selamat datang Abigail. Okay, jadi sila buka kepada muka surat 251. Muka surat 251. Cikgu sedang di sini. Okay. Okay, tak ada masalah, cikgu teruskan. Okay, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan bilangan. Okay, macam mana kita menentukan bilangan unsur. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dalam set P ini, unsur dia ada A, B, C, D, F. Jadi bilangan unsur dalam set P adalah 6. Kerana ada 6 kan? So jadi di sini bilangan unsur bagi set P adalah 6. Jadi ini adalah singkatan dia. Ini adalah singkatan daripada ini. Tengok, ini ayat dia. Ayat dia begitu panjang kan? Panjang kan sampai sini. Tapi kalau kita gunakan cara matematik untuk mewakilkan dia, N, P sama dengan 6. Itu saja. Itu telah memberitahu kita bahawa set P, bilangan unsur bagi set P adalah 6. Bilangan unsur bagi set P adalah 6. Okay, jadi kita lihat kepada contoh 3. Diberi P sama dengan unsur dalam perkataan wawasan. Dan Q adalah S ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Jadi sini dia minta kita cari bilangan unsur P lah. Okay, jadi seperti apa yang kita telah belajar minggu lepas, kita tahu bahawa kalau W ini dia wujud 2 kali, kita hanya ambil 1 kali. A pun sama, kita ambil SN. Jadi dia hanya sebenarnya wawasan ini unsurnya hanya ada 4 sahaja. So jadi bilangan unsur bagi P adalah 4. Okay, lepas tu untuk B, unsur Q. Q kita kena list out lah. Dia katakan nombor itu hasil 2 digitnya adalah sama dengan 7. 1 dengan 6, 2 dengan 5, 3 dengan 4, 4 dengan 3, 5 dengan 2, 6 dengan 1, 7 dengan 0. Jadi inilah yang sama dengan 7. Jadi bilangan dia pun 7 juga. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah cara kita senaraikan dia. Kita mesti senaraikan keluar. Baru kita dapat hitung. Kita dapat kira ada berapa. Okay. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti clear. Okay, ada masalah? Ada masalah setakat sekarang? Tak ada. Tak ada. Thank you, Nafal. Okay, jadi kita akan kepada bahagian yang terakhir, iaitu apakah kesamaan set? Okay,
Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah membandingkan, beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Jadi kita lihat, set bagi objek dalam perkataan yang disusun oleh 3 orang murid adalah seperti berikut. Set A harum, set B adalah murah dan set C adalah rumah. Jadi setiap unsur dalam set A, set B dan set C adalah sama. Kenapa? Kamu tengok hash ada. A ada. A pun ada. U pun ada. N pun ada. Jadi walaupun dia susunan di atas sama tapi semuanya adalah sama. Jadi maka set A, set B, set C ialah set sama dan boleh ditulis sebagai A sama dengan B sama dengan C. Maka A sama dengan B, A sama dengan C ataupun B sama dengan C. Jadi secara umum, jika setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama. Jadi itu adalah perbandingan dia. Dan kalau kamu lihat di sini, tertib susunan unsur dalam set, sesuatu set itu adalah tidak penting. Tidak penting. Macam kamu adalah anak kepada ibu bapa kamu, adik kamu juga anak kepada ibu bapa kamu. Adakah sebab kamu lebih tua, kamu baru adalah anak yang paling ori kah? Ada konsep macam tu kah? Tak. Jadi itu adalah satu contoh. Itu adalah satu contoh. Dia tidak akan tengok kepada susunan. Okay. Lepas tu kita lihat contoh 4. Terangkan sama ada setiap pasangan set berikut adalah sama ataupun bukan. Di sini dia katakan vokal, sekolah, huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okay, vokal adalah apa? A, E, I, O, U. Jadi di sini I, O dengan A adalah vokal. Di sini pun I, O dengan A adalah vokal. Jadi kalau kamu lihat di sini ada EOA, sini pun ada EOA kan? Jadi adakah dua-dua ini adalah set sama? Ya, dia adalah set sama. Okay, kalau kita lihat kepada jawapan ke sini, tengok dia adalah set sama. Okay, kita lihat lagi kepada B. F adalah kuasa sempurna kurang daripada 50. Kuasa sempurna di sini yang kurang dari 50 ada apa? Ada 4, ada 9. Tengok macam mana soalan dia buat. Dia ada 1, 4, 9. Tengok. Oleh kerana dia lebih 1 juga adalah kuasa sempurna, kuasa 2 sempurna. Jadi G tidak ada 1. Oleh kerana hanya satu unsur saja yang tidak ada di sebelah itu, jadi kita katakan bahawa F ini tak sama dengan G. Apabila kita katakan dua-dua perkara itu sama, dia mesti ada syarat. Semua perkara mesti sama. Macam katakan, abang ataupun kakak kamu telah makan ayam KFC kamu. Tapi lepas tu, dia beli satu dari kamu. Kamu kata tak sama sudah. Kenapa tak sama? Mungkin daripada ayam yang tak sama. Walaupun paha dia sama, tapi ada benda yang tak sama. Jadi ingat, dalam sini dia adalah lihat kepada unsur. Sama ada unsur dalam tu semua adalah sama atau tidak. Okay, jadi kita sampai sini saja dalam buku teks hari ini. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja. Okay, buku kerja. Buku 1, muka surat 65. Buku 1, muka surat 65.
Sudah? Jadi cikgu cropkan soalan satu dulu. Okey. Jadi nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau salah. Okey, dia kata di sini P adalah nombor perdana. P adalah nombor perdana. Jadi lepas tu dia katakan di sini 21 ini bukan nombor perdana. Bukan unsur bagi P. Bukan unsur bagi P. Okay, kita lihat adakah 21 ini adalah nombor perdana? Ya, 21 ini bukan nombor perdana. Jadi dia memang bukan unsur bagi P. So that's why di sini statement ini adalah benar. Statement ini adalah benar. Okay? Statement ini adalah benar. Okay, lepas tu kita lihat soalan 2. Set B adalah warna bendera Malaysia. Dan dia katakan merah ini adalah salah satu unsur bagi P. Adakah dia benar? Ya, dia memang adalah benar. Cikgu guna hijau lah. Tak dapat. Benar. Okay, jadi dia adalah benar. Okay, boleh? Jadi itu adalah jawapan dia. Okay, lepas tu kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okay, kita lihat diberi bahawa A adalah S unsurnya adalah S di antara 10 hingga 30 dan S ialah kandaan 3. Isikan setiap tempat kosong berikut dengan simbol unsur akan tidak. Okay, jadi biasanya cara untuk soalan ini paling baik adalah apa? Paling baik adalah kita list out dia. Kita list out dia. Okay, cikgu list out dia. Okay. A tak sesuai dekat sini. Okay. Harap dekat sini okay sikit ya. A adalah unsur dalam dia adalah kandaan 3 dan dia adalah di antara dalam sini. 3, sipil 3 lah. 3, 12, ada 15, 18, 21, 24, 27, 30. Jadi ini adalah unsur yang ada dalam set A. Jadi sekarang kita lihat okey, adakah 6 ni adalah unsur bagi A? Kita lihat ada 6 dalam sini? Tidak. Jadi dia bukan unsur dia bukan unsur bagi set A. Okey, lepas tu adakah 12 ya? Kita nampak kan 12 dekat sini kan? Jadi ada
dia adalah unsur bagi set A. Dan 24 juga sama. Jadi dia juga adalah unsur bagi set A. Okay? Jadi itu adalah cara dia. Dan untuk mengenal pasti, mula-mula kita perlu senaraikan supaya lebih senang untuk kita menentukan sama ada dia adalah unsur bagi sesuatu set ataupun tidak. Okay? Jadi yang senarai ini mesti ada. Mesti ada. Okay? Kamu boleh tulis mana-mana tempat. Lepas tu ini jawapan dia. Okay? Kita sambung. Okay, jadi ini cikgu buat satu-satulah cari bilangan unsur. Okay, B. Okay, dekat sini kita perlu cari B ini yang mana satu adalah kuasa 3 sempurna yang kurang daripada 100. Jadi di sini cikgu guna typing lah lebih jelas. Okay, B. Unsur bagi B ada apa? 1, 8. Apa lagi? 1 kuasa 2, 1 kuasa 3, 1, 2 kuasa 3, 8, 3 kuasa 3 kuasa 3, 27. Nah, kalau tidak dapat guna kalkulator, 4 kuasa 3, 64. 5 kuasa 3, 125. Sudah lebih dari 100. Jadi sampai sini saja. So, jadi kita boleh nampak. Okay, ini dia. Okay, jadi kita boleh katakan bahawa unsur bagi B untuk bagi set B adalah sama dengan 4. Adalah sama dengan 4. Ini adalah cara kita cari. Okay, lepas tu kita cuba untuk yang soalan 7. Okay, sama juga. Mula-mula saya nak senaraikan unsur bagi X dulu. Dan dia kata dia adalah faktor sepunya bagi 24 dan 36 yang lebih daripada 10. Okay, yang lebih daripada 10. Okay, jadi macam mana kita nak cari? Ya, kalau kita cari dia dengan cara macam ni memang tidak dapatlah. Okay, jadi cara yang paling baik adalah saya senaraikan semua faktor bagi 24 dengan 36 dahulu. Jadi kalau ikut cara yang sebelum ni kita telah belajar, okay, cikgu kena ajar kan? Cikgu buat dekat bawah lah. 24 ini datang daripada 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8, 4 darab 6. Jadi sudah jutan lah. Tidak mungkin sudah. Okay, lepas tu 36 ada 1 darab dengan 36, 2 darab dengan 18, 3 darab 12,
4 darab 9, 6 darab 6. Ini pun nampak Newton sudah. Okey, jadi di sini kalau kita nak lebih senang, kita list outkan dia. Okey, kita list outkan dia. Okey. Patuh bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okay, lepas tu, patuh bagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak dia nak lebih daripada 10. Kalau lebih daripada 10 kita hanya nampak 12 saja. Jadi kita boleh katakan bahawa untuk set F ini dia hanya ada 12, unsur 12 saja. Okay? So, that's why bilangan unsur bagi F adalah 1 sahaja. Jadi inilah jawapan dia. Jadi inilah cara jawapan dia. Ini adalah langkah kita untuk dapatkan inilah. Supaya kita tahu sampai mana kita boleh dapat. Ini 12. Kenapa kita ambil 12? Kerana ada syarat S mesti lebih daripada 10. S mesti lebih daripada 10. Okey? Boleh? Okey, kalau tiada masalah, kita sambung. Okey, kita sambung. Okey. Di sini C. Dia katakan S ialah nombor perdana yang genap. Kita senaraikan. C. Unsurnya hanya 1 saja. 2. Hanya 1 saja. Kenapa? Kerana nombor 2 hanya satu-satunya nombor perdana yang genap. Kerana semua nombor perdana adalah nombor ganjil kecuali 2. Ini adalah perkara yang kita pernah belajar sebelum ni. Jadi bilangan bagi C adalah sama dengan 1. Okay. That's why dia sangat senang juga. Okay, lepas tu B. Bulan yang mengandungi 27 hari. Adakah bulan yang mengandungi 27 hari? Tiada kan? So, jadi senang sajalah. Kita senaraikan D. D adalah set kosong. Set kosong. Okay? Kita boleh tuliskan macam ni. Jadi, bilangan bagi D adalah sama dengan sifar. Adalah sama dengan sifar. Kerana tiada unsur. Tiada bulan yang 27 hari. So, jadi, that's why jawapan bagi ini adalah N
bilangan P adalah sama dengan sifar. Okey, boleh? Okey, kalau tak ada masalah, kita sambung. Muka surat seterusnya 65. Okey, jadi di sini, okey. Tentukan sama ada pasangan set berikut adalah sama atau sebaliknya. Okey, jadi ini cikgu sekali ambil lah. Cikgu minum air sekejap. Kamu semua pun minum lah. Okey. Okey, jadi kita lihat. Adakah tengok di sini untuk A ada 2, B pun ada 2. Ada 5, dia pun ada 5. Ada 17, dia pun ada 17. Ada 30, dia pun ada 30. Jadi kita boleh katakan bahawa di sini set A adalah sama dengan set B. Itu dia. Okey, itu dia. Okey, lepas tu kita lihat soalan 2. Soalan A paling senang lah kerana sekelip mata kita boleh nampak sudah. Okey, lepas tu soalan 2. Nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Nombor ganjil. Adakah ada nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2? Tiada kan? Jadi Q ini ada kemungkinan dia adalah apa? Dia adalah set kosong. Dan A pun adalah set kosong. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa dengan ini adalah perkara yang sama kerana kedua-dua adalah set kosong. So, jadi kita boleh katakan bahawa Q adalah sama dengan A. Q adalah sama dengan A. Boleh? Okay, lepas tu N. Nombor perdana, N adalah nombor perdana. P adalah nombor ganjil. Okay. Q adalah sifar dengan 1. Jadi, nombor perdana. Okay, kita tahu bahawa bukan semua nombor perdana adalah ganjil. Kenapa? Kerana ada satu nombor perdana adalah nombor genap. Jadi, ini dengan ini sudah tidak sama. Dan dengan ini lagi tidak sama. So, jadi kita hanya dapat bagi N tak sama dengan P, tak sama dengan Q. Dia tak sama. Okey? Okey, lepas tu kita lihat lagi soalan 4 ini. Sifar perpuluhan 3 ada, sifar perpuluhan 3 ada, sifar perpuluhan 3 ada. Negatif 3 ada, negatif 3 ada, negatif 3 tidak. Ini bukan negatif 3. Jadi ada satu sudah tidak sama. Di sini. Lepas tu kita lihat lagi 1/3 sama, 1/3 sama, 1/3. 3%, 3%, 3%. 2 ini adalah sama, tapi dengan ini tidak sama. Jadi cara jadi di sini dia tidak sama. So that's why marilah kita sudah sampai muka surat 66 dalam buku kerja. Ingat minggu depan, hari Rabu adalah start pukul 10.30. Jadi di sini, U memang adalah sama dengan V. Tapi dua-dua ini dia tidak sama dengan W. U adalah sama dengan V, tapi dia tidak sama dengan W. Dia tak macam soalan 3. Soalan 3 ini memang semuanya tidak sama. So that's why untuk soalan 3 semuanya tak sama. Semuanya tak sama. Tapi untuk soalan 4 ini sama tapi tidak sama dengan sini. Jadi
Ada masalah untuk soalan-soalan ini? Kalau tiada masalah, Cikgu akan sambung ke soalan yang seterusnya. Cari nilai pemboleh ubah dalam setiap set pasangan set yang berikut. Jadi kita lihat soalan 5 dahulu. Kita lihat. Diberi P adalah faktor bagi 16. Q adalah 1, 4, MN 16. Dengan keadaan N lebih besar daripada N dan P adalah sama dengan Q. Jadi, kita kena cari apakah faktor bagi 16. Jadi mula-mula kita cari dulu apakah faktor bagi 16. Jadi, cikgu buat dekat tepi sinilah. Faktor bagi 16. 1 darab 16. 2 darab dengan 8. 4 darab dengan 4. Jadi, saya tahu bahawa P, unsur bagi P ada 1, 2, 4, 8, 16. Dan saya sengaja tulis ini keluar juga. Q sama dengan 1, 4, M, N dengan 16. Jadi, di sini dia katanya P adalah sama dengan Q. P adalah sama dengan Q. Jadi kita boleh katakan bahawa MM ini sama dia salah satu adalah 2, satu dia adalah 8 kan? Kenapa? Kerana 1, 4 dengan 16 sudah ada. Jadi dengan kita lihat syarat kedua, M itu mesti lebih daripada N. Jadi M itu mesti lebih besar. Jadi M itu adalah 8 dan N itu adalah 2. Jadi ini adalah memberitahu kita MM boleh sama dengan 2 ataupun 8. Tapi M lebih besar daripada N ini akan memberitahu kita bahawa M adalah 8, N adalah 2. Jadi ini adalah jawapan. Boleh? Kalau ada tak faham, mesti cakap lah. Kalau tak ada masalah, kita sambung kepada soalan yang terakhir. Kita baca soalan dahulu. Diberi bahawa B, S adalah gandaan sempurna bagi 2, 3, 6 dan S itu kurang daripada 25. Lepas tu, W adalah sama dengan 6, K 18 dengan H. Y adalah sama dengan negatif 3S 12, 18 dengan 6. Lepas tu dia suruh kita cari nilai K, H dengan X. Jadi, mula-mula saya nak cari dulu gandaan sempurna bagi 2, 3 dengan 6. Jadi cara yang paling senang adalah kita gunakan cara list out. Jadi kita cari gandaan bagi 2, 3 dengan 6. 2, 4, 6, 8, 10. Tapi di sini saya rasa tak cukup. Sorry ya.
Adam dengan Toto. Okay, cikgu buat dia dekat bawah sini lah. Supaya nanti luar dekat atas lebih besar sikit. Okay. 2, 3 dengan 6. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 6, 12, 18, 24. Okey, semua ini ukuran. Okey, lepas tu kita lihat mana satu adalah sepunya. Okey, 6. Ada lagi 12. Ada lagi 18. Ada lagi 24. Okey, jadi sekarang saya dapat senaraikan sudah. Jadi, B adalah 6, 12, 18 dengan 24. Okey, sekarang saya bandingkan dengan W dahulu. W sama dengan 6, K 18 dengan H. Okey, lepas tu kita tahu bahawa K lebih daripada H. Jadi, 6 dengan 18 ada, jadi K adalah 24. H adalah 12. Jadi jangan sebab susunan ini kamu katakan K adalah 12, H adalah 24. Tak boleh. Kenapa? Kerana ada syarat dekat sini. Jadi kamu mesti sangat berhati-hati bila berjawab soalan seperti ini. Kerana ada syarat. Bila ada syarat, kita terpaksa ikut syarat. Tapi kalau tidak ada syarat, memang kamu boleh pilih sendiri. Okay, lepas tu sekarang kita bandingkan dengan Y. Y ada, negatif 3, S, 12, 18 dengan 6. Okay, jadi di sini kita boleh nampak 6 sudah ada, 12 sudah ada, 18 pun ada. Jadi negatif 3S ini adalah sama dengan 24. Jadi di sini kita boleh katakan negatif 3S sama dengan 24. Jadi saya pindahkan supaya dia bahagi. 24 bahagi dengan negatif 3. Jadi S sama dengan negatif 8. Okey. Jadi di sini akhirnya kita dapat K adalah 24, H adalah 12 dan S adalah negatif 8. Okey. Langkah dekat bawah ini adalah tujuan untuk mencarikan yang dalam B itu apakah kataan sepunya dia lah. Okey. Jadi sampai sekarang murid-murid ada soalan nak tanya? Ada mana bahagian tak faham? Tak ada. Tak ada? Okey. Jadi tak ada, jadi ingat. Okey, terima kasih Jay. Jadi cikgu harap kamu siapkan kerja dan ingat ambil gambar dan hantar kepada cikgu dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okey. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, dan kita jumpa lagi hari Jumaat. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.